Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Maimunah binti Basori, matrik nombor 84032310526401, merupakan pelajar tahun kedua ijazah sarjana muda psikologi dari Open University Malaysia, Cawangan Shah Alam. Dalam subjek pengenalan kepada komunikasi ABCC 1103 ini, nanti kita akan mengetahui tentang kepentingan komunikasi yang berkesan dalam media sosial dan organisasi, dilema dan cabaran etika komunikasi dalam era digital. Bagaimana yang dikatakan peranan teknologi dalam komunikasi yang berkesan di dalam sebuah organisasi. Okey. Jika kita lihat di sini melalui teknologi yang berkesan inilah, mulai penggunaan teknologi komunikasi yang digital seperti email, SMS, WhatsApp dan pelbagai lagi aplikasi, ianya membolehkan pertukaran maklumat dan tugasan dilaksanakan dengan lebih efisien dan lebih cepat. Dan sekaligus ianya akan meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Yang keduanya ialah kolaborasi tanpa sepadan, dunia tanpa sepadan, di mana teknologi ini membolehkan kaki tangan berkomunikasi dan bekerjasama walaupun berada di lokasi yang berbeza. Yang terakhirnya ialah penyebaran maklumat, di mana saluran komunikasi digital ini membolehkan maklumat penting dikongsi dengan pantas dan efektif kepada semua ahli organisasi. Etika komunikasi yang baik sangat penting dalam konteks organisasi kerana ianya dapat mempengaruhi hubungan di antara anggota organisasi, produktiviti dan reputasi organisasi itu sendiri. Saya mengambil contoh yang pertama di sini ialah integriti dan accountability. Etika berkomunikasi juga menekankan pentingnya saling menghormati hak, privasi dan pendapat antara anggota organisasi. Sikap saling menghormati dalam komunikasi ini mewujudkan persekitaran ataupun circle yang inklusif, dan juga kita akan melahirkan hubungan yang baik antara sesama ahli dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh dalam satu mesyuarat, setiap anggota diberi peluang untuk berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat jika ada. Jadi kita sebagai pendengar, kita harus mendengar apa jua pendapat yang diutarakan oleh ahli mesyuarat. Jelas dan teliti merupakan satu etika yang terbaik dalam kita berkomunikasi, di mana penyampaian maklumat itu mestilah jelas dan tepat serta konsisten. Okey, sebagai seorang ketua, apa yang kita perlu buat adalah mendengar. Kadang-kadang kita sebagai seorang leader, ini nasihat untuk saya sendiri jugalah. Kadang-kadang kita jump to the conclusion. Mungkin kita tengok seorang tu rasa macam tak berminat, mungkin kita tengok tim kita rasa macam tengok tempat lain, mungkin kita ingat dia tak bersemangat, dia tidak fokus, tapi kita tak tahu, mungkin dia tak sihat ke. So point saya adalah komunikasi yang paling bagus sebagai seorang leader adalah mendengar, dan bila kita mendengar barulah insya-Allah kita akan memahami perspektif orang tu. So sekali lagi, mendengar untuk memahami perspektif tim anda. Isu-isu yang sering muncul dalam etika melalui media sosial. Yang pertamanya ialah privasi dan rahsia. Mana penggunaan media sosial dan teknologi digital ini telah memberi peluang kepada pendedahan informasi peribadi pengguna tanpa izin mereka sendiri. Hal ini sebenarnya dia telah mencabar konsep privasi dan kerahsiaan yang dahulunya dianggap penting. Sebagai contoh, ketika informasi dan maklumat peribadi seseorang seperti alamat rumah, nombor telefon, data perbankan tiba-tiba tersebar secara tidak sah melalui platform media sosial. Isu yang kedua ialah gangguan dan penyalahgunaan, di mana komunikasi di atas talian ini juga membawa kepada risiko gangguan seperti trolling dan penghinaan yang dapat merosakkan maruah individu itu sendiri. Seterusnya ialah penggunaan ulasan daripada pengguna ataupun maklum balas daripada laman web ataupun daripada media sosial itu sendiri. Sekarang ini amat mudah, dia hanya scan QR ataupun pergi terus ke Google Form, dan maklumat-maklumat yang diisi ialah email peribadi, nombor telefon, dan ada kalanya alamat rumah pun juga disertakan dalam itu. Jadi data-data yang terkumpul itu tak mustahil ianya akan tersebar dan juga digunakan kepada sesuatu yang salah pada masa hadapan.
sebagai individu yang bertanggungjawab, sebagai ahli organisasi yang bertanggungjawab juga, kita harus mempunyai strategi yang baik untuk kita terus mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan emosi diri kita sendiri dan organisasi itu sendiri. Penetapan polisi perlu dilakukan di mana oleh organisasi itu sendiri. Di mana organisasi perlu menetapkan polisi dan garis panduan komunikasi yang jelas dan menggariskan prinsip etika yang mesti dipatuhi oleh semua ahli. Seterusnya ialah melalui pendidikan dan latihan di mana kaki tangan perlu didedahkan dan dilatih untuk memahami dan mengamalkan etika komunikasi yang betul dalam konteks organisasi. Seterusnya ialah pemantauan dan penguatkuasaan. Pihak pengurusan perlu memantau dan menguatkuasakan pematuhan etika komunikasi serta menyediakan mekanisme aduan bagi kes-kes pelanggaran etika ini. Sesebuah organisasi yang berjaya ialah di mana organisasi yang berjaya menanam budaya komunikasi beretika di kalangan ahlinya sendiri. Jadi prinsip-prinsip asas seperti integriti, empati, kolaborasi dan kejelasan perlu ditekankan dan diamalkan secara konsisten. Hanya dengan komitmen semua pihak untuk melaksanakan komunikasi yang beretika ini, matlamat dan visi organisasi itu dapat dicapai dengan jayanya dan mudah. Dan akhir kata, terima kasih di atas masa yang diluangkan untuk mendengar perkongsian ini sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.